Hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tadi murid-murid telah mendengar alunan nasyid yang selalu kita dengar sempena sambutan Ma'al Hijrah. Jadi berapa banyak perkataan hijrah yang ada dalam nasyid tersebut? Kira tak tadi? Banyak perkataan hijrah dalam nasyid tersebut. Jadi hari ini sebenarnya kita nak belajar tajuk hijrah. Apakah itu hijrah? Siapa tahu apakah maksud hijrah? Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun hijrah ialah perubahan kepada yang lebih baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Jadi hari ini kita ingin belajar tajuk hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Siapa nak tahu cerita hijrah Nabi? Okey, semua ya. Semua nak tahu cerita tentang hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah yang membawa perubahan besar dalam penyebaran dakwah Islamiah. Baik, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 134, bidang sirah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Contoh, ada kawan-kawan kita yang pindah daripada Kuala Lumpur pindah ke Muar, itu dinamakan hijrah. Ada kawan-kawan kita yang daripada murid biasa menjadi dilantik menjadi seorang pengawas, itu juga dikatakan sebagai hijrah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sanggup meninggalkan Mekah Al-Mukarramah untuk berhijrah ke Madinah? Tempat kelahiran baginda, tempat baginda membesar, ahli keluarga yang ramai di Mekah. Tetapi baginda sanggup tinggalkan segala-galanya demi Islam dan berpindah ke Madinah. Agak-agaknya kenapa? Mesti ada sebab dan musabab. Mesti ada punca kenapa baginda sanggup berkorban meninggalkan tempat kelahiran baginda. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Alhamdulillah, semakin lama Rasulullah berdakwah di Mekah, semakin ramai orang memeluk agama Islam. Kita tahu yang Rasulullah menerima banyak tentangan semasa dakwah. Ada macam-macam tentangan yang Rasulullah terima. Antaranya Rasulullah dibaling dengan batu. Lepas tu jalan yang baginda selalu lalu untuk pergi berdakwah tu diletak dengan pohon-pohon yang berduri. Macam-macam lagi lah tentangan yang Rasulullah terima semasa menyebarkan dakwah Islam. Akhirnya ramai yang memeluk agama Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Musyrikin Mekah ni dia goyah. Dia goyah ni dia macam bimbang. Bimbang bila ramai sangat orang Islam di Mekah, nanti jawatan-jawatan mereka sebagai pembesar-pembesar di Mekah akan dibubarkan. Maksudnya dia dah tak pegang jawatan-jawatan tu lagi. Jadi dia orang ni bimbang lah, dia orang takut.
Jadi diorang gunakan kekerasan supaya ajaran Islam itu tidak berjaya disebar luaskan. Umat Islam menerima ancaman dan seksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Susahnya Rasulullah nak berdakwah semasa zaman kemunculan Islam dahulu. Antara seksaan yang diterima oleh umat Islam ialah seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini diseksa dengan tuannya. Bilal ini adalah hamba. Lepas tu hamba ini ada tuan. Tuan dia dapat tahu Bilal ni menganut agama Islam. Tuan dia jemur Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang panas, terik. Kemudian tuan dia tindih badan Bilal bin Rabah ini dengan batu yang sungguh besar. Batu yang sungguh besar dan berat. Tapi apa tindakan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah tetap menyebut Ahad, 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 iaitu Allah yang Esa, Allah yang satu. Tuan Bilal bin Rabah ini bagi tahu kalau nak dialihkan batu tersebut, Bilal mesti menganut balik ajaran kafir Quraisy, iaitu menyembah berhala. Tetapi Bilal tidak berganjak sedikit pun. Iman beliau sangat kuat, sangat padu kepada Islam. Sehinggalah Saidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Begitu zalim, begitu susah payah mereka menerima ujian-ujian untuk beriman kepada Allah. Jadi itulah punca-punca Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Ingat tak tentang perjanjian Aqabah yang kedua? Bagaimana penduduk Madinah mempelawa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Kita pelawa orang yang kita sayang. Jomlah pindah ke Madinah, ya Rasulullah. Marilah. Kami menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk umat Islam di Madinah. Indah kan? Menarik. Jadi, para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Jadi, Rasulullah mengatur strategi. Bukan pindah terus ramai-ramai. Tak. Demi menjaga keselamatan umat Islam yang berhijrah ke Madinah, jadi Rasulullah mengatur strategi penghijrahan yang berperingkat. Umat Islam pindah dulu, hijrah dulu, baru Rasulullah berhijrah bersama sahabatnya, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok muka surat 136, diceritakan bagaimana peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah ni berpindah pun atas arahan Allah, atas perintah Allah. Rasulullah buat semua perkara berdasarkan firman-firman Allah, berdasarkan daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Ingat senang Rasulullah nak berpindah? Tidak ya. Sebab musyrikin Makkah masa tu memang nak bunuh Rasulullah. Sebab Rasulullah lah yang menyebarkan dakwah Islam. Rasulullah lah ketua umat Islam masa tu yang perlu dibunuh oleh musyrikin Makkah. Zalimnya musyrikin Makkah semasa itu. Nak bunuh
Rasulullah. Sebab nak hentikan dakwah Islam. Jadi beberapa orang yang terlibat dalam penghijrahan Rasulullah adalah Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik, Abdullah bin Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar, Amir bin Fuhairah. Jadi kita tengok apa peranan-peranan mereka ini. Abdullah bin Uraikid diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Kita tahu yang musyrikin Mekah ni pada zaman dahulu, mereka ni berniaga. Jadi ada jalan yang mudah dan cepat. Sebab mereka menggunakan padang pasir. Mereka menunggang unta membawa bekalan-bekalan barang-barang jualan lah. Jadi Abdullah bin Uraikid ni dia tahu selok-belok jalan, dia suruh lalu jalan yang susah. Bila jalan yang susah ni tak ramailah orang yang lalu. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Sebab unta bila berjalan, padang pasir tu terbenam. Jadi orang boleh detect, orang boleh tahu yang Rasulullah lalu jalan ini. Macam tu. Peranan individu yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar. Ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda berada di Gua Sur. Rasulullah dan Saidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, bermalam di Gua Sur, sebab Rasulullah ni bergerak pada waktu malam. Tujuan dan peranan Abdullah bin Abi Bakar ini adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Dalam tempoh masa Rasulullah berada di Gua Sur tu, Abdullah bin Abi Bakar ni bertugas untuk menyampaikan maklumat apa yang sedang berlaku di sekitar rumah baginda, apa yang sedang berlaku, siapa yang ditugaskan untuk mencari baginda. Dan musyrikin Mekah juga memasang strategi untuk membunuh baginda. Macam tu. Seterusnya, peranan Asma binti Abu Bakar ditugaskan menghantar makanan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Yelah, takkan Rasulullah pada malam itu berhijrah bawa makanan apa semua kan, sebab pergerakan nak cepat, nak pantas. Kalau kita bawa macam-macam barang, pergerakan akan jadi lambat. Jadi Asma ni bertugaslah untuk keesokan harinya beliau menghantar bekalan makanan. Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Amir ni, kan tadi cikgu cerita bila unta berjalan ada tinggalkan kesan berlubang lah, sebab unta tu bergerak dekat padang pasir kan, padang pasir. Bila kita pijak tu dia meninggalkan jejak. Jadi untuk menutupi jalan unta tu, Amir bin Fuhairah bawa pula kambing gembalaannya. Bila kambing ni banyak-banyak, jalan itu berjaya ditutupi sebab tapak kaki kambing pula yang ada di padang pasir itu. Boleh faham cerita ini? Sebenarnya awak kena ingat dan hayati betul-betul. Kena tahu bagaimana susahnya Rasulullah nak berdakwah daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Baik, setakat itu sahaja untuk sesi hari ini. Perjalanan Rasulullah ke Madinah, cikgu akan ceritakan pada sesi yang akan datang. Sehingga jumpa lagi.